إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, cari bekal kita untuk hidup semua lepas mati kelak. Dan sebaik-baik bekal bertakwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat, jangan engkar. Ingat selalu kepada Allah, jangan putus hubungan. Dan selalulah syukur dengan apa saja yang ditentukan, apa saja takdir. Buruk ke baik, syukur, jangan kufur, jangan mengingkari takdir. Itulah taqwa. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, hari ini kita sambung keutamaan sedikit angan-angan, muka surat 17 bab kedua. Dia kata jangan tenggelam dalam angan-angan. Jangan tenggelam dalam angan-angan. Ada satu lagu, pelamin anganku musnah. Berangan lah tu. Ya kan Kak Rai? Ya. Angguk, minat lah tu. Kau tetap dalam anganku, berangan je semua. Lagi? Boleh faham tak? Memang sifat kita begitu. Sebab tu wahyu datang. Berangan ni duduk di mana? Akal, betul. Kan? Orang Kelantan sebut koya atau koya. Dia hayal mengelamun, dia berangan. Orang Kelantan sebut koya. Koya ni berhayal lah. Berhayal, duk mengelamun, duk fikir. Yang bukan-bukan. Tahun depan kita pergi Bali. Koya lah tu, berhayal. Kan? Tahun depan kita sambung rumah. Tahun depan EPF keluar apa dia? Pergi umrah, bunyi nak menikah. Mereka tak marah, mereka gelak. Okey. Saja tes. Tes iman tu, tes iman. Kan? Okey, tahun depan dapat EPF, tukar kereta baru. Amin juga, itu semua berangan. Iya. Yang Nabi SAW sebut, menjauhkan kamu daripada akhirat, ingat mati. Panjang angan-angan, jauhkan kamu dari ingat mati. Ana ada sebut, tapi sini Ana tak pasti dah sebut ke belum. Ada 2-3 tempat Ana sebut, tuan-tuan. Man Raja Lawak kan, Man Raja Lawak. Kan, yang ni Nazri Raja Lawak. Itu Man Raja Lawak. Yang ni audition tak lulus, fail. Yang tu juara. Ada satu kata-kata dia, Ana tak pasti dia punya kata dia ambil kat mana, wallahualam. Apa dia kata? Segelas sudah cukup menghilangkan dahaga. Betul?
Memang ana pun rasa macam kena pelempang dengar disebut. Segelas sudah cukup menghilangkan dahaga. Setuju? Setuju semua? Kenapa kita minta selautan yang boleh menenggelamkan? Nampak tak? Nampak tak? Kenapa minta selautan? Angan-angan, berangan. Segelas dah cukup, hilang dahaga betul. Lepas kena segelas, sendawa kan? Buka puasa, 1 gelas tebu. Cukup kan? Kenapa beli penuh meja? Betul? Macam terkena lah pula. Setuju? Tuan-tuan pandai memandu, isteri pandai memandu. Logiknya 2 kereta cukup, betul? Tuan-tuan pergi pejabat, dia boleh hantar ambil anak sekolah ke pasar, betul? Kenapa perlu sampai 7-8 biji? Ada kan? Ada orang hampir 100 biji. Hampir 100 biji. Ada? Tenggelam tak? Dia dah tenggelam dengan dunia. Dah tenggelam dengan dunia. Ni dunia tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, ini Ibnu Umar, anak anda Sayyidina Umar. Orang yang paling sayang dengan sunnah Nabi. Ni Ibnu Umar ni tuan-tuan. Ayah dia kalah dalam bab ni. Tapi dalam bab jihad, dia kalah lah dengan ayah dia. Bab pengorbanan, dia kalah. Tapi bab sunnah Nabi, ayah dia kalah dalam bab ni. Siti Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tak jumpa seorang sahabat yang mencintai sunnah melainkan Ibnu Umar. Dia tarik unta dia pusing 2 kali, dia suruh unta dia duduk. Dia pun solat di tapak kaki yang Nabi berdiri. Kesan tapak kaki, dia tahu unta Nabi pusing. Unta dia tak pusing. Dia turun, dia tarik, suruh pusing. Dengan unta-unta pun dia suruh pusing. Dia parking, dia solat sunat di tapak kaki Nabi berdiri. Di situ juga dia solat sunat 2 rakaat. Ibnu Umar, tuan-tuan, betul. Tok guru pada Imam Nafi'. Imam Nafi' ni tok guru pada Imam Malik. Dan Nafi', kubur Imam Nafi', di situlah sebelahnya kubur almarhum Ustaz Nur Azli Musa yang nak sebut dulu. Di Madinah, yang kita sebut Taliban. Kerana janggut dia 2 kali ganda janggut anak. Itu kita panggil Taliban. Ustaz Nur Azli Musa. Rahmatullah. Baik, apa kata dia? Idza asbahta fala tuhiddus nafsaka bil masai wa idza amsayta fala tuhaddas nafsaka. Tuhaddas ni tuan-tuan, penegasan ni. Nafsaka bis-sabahi wal khudh min sihatika qabla saqamika wa min hayatika qabla mautika fa innaka la tadri ya abdallah ma masmuka ghada. Daripada Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala. Baik, jika kamu sedang berada di pagi hari, berpagi-pagian. Tentang pagi ni nak teringat. Ada dalam seminggu lepas, nak buat video pendek subuh, lepas subuh. Baru buat 2 siri, anak, insyaAllah. Tapi, anak dah seminggu, anak tak pasti kenapalah. Anaknya lain telefon problem. Tu yang tak buat live tu. Tak boleh live, duk searching ya tuan-tuan. Macam Facebook anak kena block. Mangkuk ayun betul. Pasal duk posting pasal Palestin, duk kutuk Yahudi, kena blok tuan-tuan. Bayar tetap kena bayar. Haram sungguh. Nak buat live pun tak boleh. Postingnya tuan-tuan 2 like. 2 like. Macam aku ni tak ada orang kawan. 2 like. 7 like. Hampa gelak. Biasa berapa hari tu Zul? Seminggu 10 hari.
Yang ni ada dah. Tak apalah surau punya yang ni. Biasanya berapa hari? Dia kadang-kadang ada yang sebulan kena kan? Tak tentu. Notification dia. Memang dia kontrol tuan-tuan nak buat macam mana. Kan? Post dia pasal Palestin, pasal Yahudi tuan-tuan. Boycott, 2 je like. 2 je like. Macam aku ni tak ada friend. Ni nak buat live pun tak boleh. Tak apalah. Kita sebut tentang berpagi-pagi. Berpagi-pagi nah. Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu dia tinggalkan satu doa yang sangat-sangat hebat untuk kita di pagi hari. Ya Allah, aku berlindung daripada pagi hari dengan jalan menuju neraka. Boleh? Huzaifah ibn Yaman dia ajar kita satu doa, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada pagi-pagi daripada jalan ke neraka. Faham kan? Amal tu. Bangun tidur pun tak apa, tak gosok gigi, belum masuk tandas pun tak apa, baca pilah atas katil. Ataupun waktu menajat 1/3 malam, ataupun doa lepas subuh. Asal teringat je baca. Kalau lupa baca subuh tadi, lupa baca qiyamul lail, teringat tengah memandu, pagi-pagi tu baca. Boleh faham baca. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita minta perlindungan dengan Allah daripada pagi-pagi dah cari dosa. Pagi-pagi dah buat maksiat dah. Kalau pagi sarapannya maksiat, saya sampai ke dinner tuan-tuan bersambung dosa tadi. Boleh faham tak? Kalau pagi-paginya Allah dah jaga, sampai malam Allah jaga, mudah-mudahan. Amin. Boleh nak? Ya Allah Tuhan, aku berlindung denganmu daripada berpagi-pagi daripada jalan ke neraka. Boleh? InsyaAllah. Jadi idza tatkala ataupun jika asbahta di waktu pagi, fala maka janganlah tuhiddu kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang petang hari nanti. Pagi jangan duk fikir bab petang. Kita tadi sebut dah, bukan fikir petang, fikir tahun depan EPF. Betul tak betul? Tahun depan EPF. Saya silap, tahun baru pun tak ada sampai. Nabi kata, kalau pagi jangan fikir petang, kita fikir tahun depan. Kita fikir cuti tahun baru nak pergi mana. Betul ke tak betul? Ini muhasabah ni tuan-tuan. Ingat tak? Sayyidina Umar nak pinjam duit dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Menteri Kewangan yang tidak dirombak kabinet dia. Ibnu Abbas, hampa fikir lain ni, jahat lah hampa ni. Ibnu Abbas Menteri Kewangan masa tu tuan-tuan. Kekal. Perdana Menterinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jumpa Menteri Kewangan nak pinjam duit. Tuan-tuan, Perdana Menteri tak ada duit. Nak pinjam duit dengan Menteri Kewangan. Datang jumpa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wahai Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas nak pinjam duit sikit. Gaji tak masuk lagi. Kalau kita lah kan, gaji tak masuk lagi. Esok gaji masuk, aku bayar. Ibnu Abbas tanya dia, Amirul Mukminin nak bayar bila? Besok gaji masuk, aku transfer terus. Pergi nombor akaun. Kan? Aku transfer, kata Sayyidina Umar. Esok. Tuan-tuan, kalau orang nak pinjam duit yang kita janji esok, singkatkan masa tu kan? InsyaAllah, tak banyak sikit kita akan bagi. Pasal apa? Besok. Betul? Ibnu Abbas kata apa? Besok. Okey. Kalau petang ni mati? Ni. Kalau duduk pagi jangan fikir petang. Kata Ibnu Abbas, kalau petang ni mati? Kalau kita lah kena soalan tu, nak jawab apa tuan? Janganlah doa mati. Betul? Macam kita ada appointment je dengan Israel. Janganlah kata aku mati. Aku tak besok bayar. Takkan mati. Besok aku bayar lah. Tak kalau mati petang ni, Sayyidina Umar cancel loan tuan-tuan. Tak jadi buat loan. Ingat mati tuan-tuan. Tak jadi. Tak ada duit tak apa.
Biar aku mati tak ada hutang. Daripada mati ada hutang. Betul tak betul? Kalau kamu berada pada pagi, janganlah berbicara kepadamu diri sendiri tentang petang hari nanti. Nampak tak? Fala tuhiddus nafsaka bil masa'i. Pagi jangan cerita hal petang. Kita tahun depan punya cerita dah plan. Plan boleh tuan-tuan, yang baik-baik, yang boleh mendekatkan kita dengan Allah, tak apa. Tadi contoh nak pergi umrah, kan? Itu plan yang baik. Boleh faham ni? Itu plan yang baik. Aku dapat APF, nak infak 2 biji lagi aircon kat surau. Okey? Ada tak kita terfikir begitu tuan-tuan? Tak terfikir. Kita fikir nak extend dapur, nak extend pos, nak tambah aircon rumah. Betul? Nak tukar tile rumah, nak tukar perabot rumah. Rumah Allah siapa nak ambil tahu? Semua orang dapat APF, betul? Betul tak? Yang besar rumah masing-masing. Rumah Allah macam biasa, macam tu je. Bila nak tukar aircon, tuan-tuan jenuh kutik derma. Kita tidak tahu nak ada dapat APF. Tak ada pun siapa bagi. Betul ke tak betul? Nak tukar kapet, jenuh kutik derma. Kalau turun tu laju sikit tuan-tuan, koyak dahi. Pasal kapet dia keluar tulang. Betul kan? Semua orang dapat APF. Tapi yang makin cantik rumah kita bukan rumah bukan rumah Allah. Pasal apa? Kita panjang angan-angan. Ini tuan-tuan mata subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Jika kamu sedang berada pada petang hari, janganlah kamu berbicara pada dirimu sendiri tentang pagi hari, tentang besok. Besok nak makan apa? Betul ingat tak? Almarhum Datuk Ismail Kamus, guru kita kan. Masa susah, fikir dengan keluarga, kita esok nak makan apa? Duit cukup-cukup makan, esok kita nak makan apa? Adalah duit sikit. Adalah duit sikit. Mula tanya, esok kita nak makan kat mana? Kat mana pula? Kat mana pula? Kat warung mana? Bila ada duit sikit, kita nak pergi dinner kat mana? Dinner pula. Boleh faham Bila dah betul-betul berduit, kita nak makan siapa? Siapa pula dia nak telan? Betul tak betul? Ini tuan-tuan. Allahu Akbar. Jangan berbicara untuk pagi besok. Dalam hadis lain Nabi sebut, ada orang ni pagi beriman, petang dia kufur. Petang tu dia beriman, pagi besok dia kufur. Apa maksud ni tuan-tuan? Inilah zaman yang penuh dengan fitan, penuh dengan fitnah, penuh dengan fitnah. Badiru lil a'mal lil fitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong. Tak boleh masuk. Sahabat kita tak boleh masuk. Sliding dah sangkut. Okey. Alhamdulillah. Boleh Nabi kata badiru amalil fitan. Bersegeralah kamu berbuat amal di zaman penuh fitnah. Ini zaman. Tuan-tuan ayah betul? Kan belum kahwin lagi. Belum kahwin lagi kan? Ya kan? Tak berani angguk. Belum kahwin lagi kan? Betul? Betul, tak berani angguk. Kan? Tuan-tuan, kita ni semua ayah, ketua keluarga. Betul tak betul? Anak-anak kita nak sumbat jiwa mereka dengan agama atau nak sumbat jiwa mereka dengan hiburan? Faham tak? Anak-anak kita, dia nak hadap dunia. Boleh faham tak? Okeylah, ginilah mudah nak faham. Kita nelayan. Kita ilmu apa tak ada. Ilmu kita cari ikan. Itulah nafkah keluarga kita.
Jadi kita pun nak anak kita jadi nelayan juga, yang lebih hebat lah, yang lebih maju. Mungkin bot dia lebih besar, mungkin. Boleh faham tak? Apa ilmu kita kena bagi? Nelayan ni, pertama, lautnya dalam. Betul? Bila ke tengah laut, hubungan semua putus. Betul? Jadi dia kena pandai berenang, dia kena pandai baca tiupan angin, dia kena pandai baca musim, bulan penuh tak penuh. Itu semua ilmu kita kena ajar. Paling penting ilmu berenang. Betul? Ini semua kita kena ajar. Tiba-tiba kita suruh dia pergi ke laut, tapi sepanjang sebelum kita lepas dia ke laut, kita letak di depan TV, depan radio, depan lagu. Lepas tu kita suruh pergi ke laut. Apa jadi pada anak kita? Boleh faham tak ni tuan-tuan? Kita tak bekal ilmu yang betul pada dia. Laut tu 1001 macam kemungkinan boleh berlaku. Betul? Pelampung tak bagi, life jacket tak bagi, ilmu berenang tak bagi, ilmu pukat tak bagi, ilmu kalau enjin rosak tak bagi. Yang kita bagi hiburan semata-mata. Kita telah letakkan anak kita di pintu bahaya. Faham tak faham ni tuan-tuan? Sebab tu Nabi kata ni, siapa yang memegang teguh beramal soleh di zaman penuh dengan fitnah, ka hijratan ilayya, kata Nabi, umpama dia berhijrah bersamaku. Main-main tuan-tuan. Boleh faham seolah-olah kita ni orang muhajirin tuan-tuan, berhijrah bersama Nabi. Orang yang betul-betul pegang agama. Adu alaiha binawajid, Nabi kata, gigit dengan gigi geraham. Kenapa Nabi kata gigit dengan gigi geraham? Hadis tu tuan-tuan, dia Nabi pesan kat sahabat. Cerita ni mari pada Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, hadis ni. Tuan-tuan biasa dengar hadis ni. Fausani ya Rasulullah, bagi kami satu nasihat ya Rasulullah. Nabi pun kata, usikum bittaqwallahi azza wa jalla, wa man ya'ish min ba'di fasayara ikhtalifan katsira. Aku pesan pada kamu, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa, nampak tak? Tadi kita dah sebut. Lepas tu Nabi kata, wa man ya'ish min ba'di, siapa yang hidup lepas ni. Kata dia Irbad bin Sariyah, wajilat qulubu wa dharfat minhal uyun, bergetar hati kami, jatuh bercucuran air mata kami. Pasal Nabi sebut, siapa yang hidup lepas ni. Kami rasa umur Nabi pendek dah. Siapa yang hidup lepas ni Nabi sebut. Satu. Yang kedua, ulama kata siapa yang hidup lepas ni maksudnya, lepas saja Nabi SAW wafat, fasayara ikhtalifan katsira, kamu akan tengok banyak perangai yang pelik-pelik. Sahabat bergetar hati, takut. Takut. Perangai pelik-pelik datang, sahabat takut. Boleh faham tak ni tuan-tuan? Itu maksud. Kalau tanya, semua nak masuk syurga. Kalau letak di sebelah sahabat, langit dengan bumi, perangai kita dengan perangai sahabat. Itu maksud tuan-tuan. Kamu akan tengok macam-macam perangai. Fasayara ikhtalifan katsira. Kamu akan tengok macam-macam kepelikan yang mengaku Islam. Betul? Kita tak cerita tuan-tuan, yang pondannya masuk raudah, pergi umrah dengan telekung mengaku perempuan. Ini tuan-tuan. Boleh faham tak? Tuan-tuan tahu tak, ada orang kata, saya tak solat, saya boleh masuk syurga pasal saya derma banyak. Dia ingat syurga tu mak bapak dia punya. Saya banyak derma, saya banyak duit, saya banyak tolong orang. Dengan derma Allah akan bagi, pasal Allah ni maha penyayang. Walaupun saya tak solat. Anda tak sebutlah siapa-siapa di mana. Tuan-tuan, ini tuan-tuan,
Boleh faham eh? Tentu tak bulan 12 ni apa nak ada di hotel Berjaya Times Square, pertandingan Ratu Pondan di peringkat dunia. Tuan-tuan tak tahu kan? Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan baca Quran je. Anda nak tengok tiket ada lagi ke tidak? Sempat lagi ke tidak? Ni bulan ni. Berapa bulan tak ingat. Pertandingan peringkat dunia, Malaysia jadi tuan rumah. Pondan ni tuan-tuan, Nabi sebut ahli neraka. Boleh faham tak? Ahli neraka. Tukar jantina, perempuan menyerupai lelaki, menyerupai perempuan, benda yang Allah laknat. Tuan-tuan, kita panggil, kita jemput, maka jawablah si kafir, kita nak tarik pelancong. Pasal apa tuan-tuan? Nabi sebut dah, kamu panjang angan-angan, kamu menjauhkan kamu dari akhirat. Makin jauh kita dengan akhirat. Faham ni tuan-tuan? Allah kata apa? Innahu yarawnahu ba'ida. Mereka pandang mati ni lambat lagi. Kita pula, baca pula kitab mati kan? Wa narahu qariba. Kita pandang mati tu anytime. Betul? Sebab tu kita takut. Tuan-tuan, ya Allah ya Tuhan, kita boleh anjur. Tuan-tuan cuba buka Ali Imran 149. Buka dekat handphone. Handphone dah boleh buka pasal tak live. Lupa. Itu yang jadi duk suruh tu pasal selalu live. Kan? Ali Imran 149. Ali Imran. Satu 149. Dah baca kot bulan lepas. Kau belum? Baca pilah, tak berdosa. Dah jumpa dah? Lepas tu nanti tulis kat buku. Buat nota sikit. Ali Imran 149. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Sadaqallahul azim. Okay, makna. Siapa yang tak ada handphone nak tulis, boleh tulis makna. Ali Imran 149. Wahai orang-orang yang beriman. Kita lah tu. Amin. Kita tulis dulu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jika kamu taatkan orang-orang yang kafir, tak sempat beritahu, nescaya mereka akan menolak kamu. Ditolak ke mana? Kembali kepada kekufuran. Bahaya ke tidak? Bahaya ke tak? Tuan-tuan tak rasa gerun ke baca ayat ni? Tuan-tuan tak rasa takut ke baca ayat ni? Lalu akibatnya padang mahsyar kata Allah, menjadilah kamu orang-orang yang rugi. Yang bagi tahu ni siapa? Yang bagi tahu ni yang buat kita. Yang bagi tahu ni pemilik segala ilmu. Tidak ada ilmu yang dia tak tahu. Kafir dia buat, kita dia buat. Dunia dia buat, syurga neraka tu milik dia. Allah suruh kita taat Allah dan Rasul. Betul? Bukan taat kepada orang-orang yang kufur. Bila kita taat, tuan-tuan cuba tengok bahasa Allah.
Sirah, dia panggil gaya bahasa. Boleh faham eh? Sirah. Dari Quran ni ilmu balaghah, ilmu asbabun nuzul, ilmu waqi', ilmu saraf, nahu, balaghah, sirah, gaya bahasa. Boleh faham eh? Allah sebut yarudukum. Maksud dia apa? Mereka akan menolak kamu. Kamu tak mau pergi pun dia tolak, kamu akan jatuh. Faham tak faham? Dia bukan ajak, dia tolak terus. Apa maksud? Kita terjerumus kerana berkawan dengan dia. Dia pun tolak sikit je. Kita berkawan je pasal kita tak mau sebenarnya, betul? Memang tak mau. Tapi dah bercampur, berkawan, disiku sikit, tup, jatuh kita. Ala aqabikum, kembali buat, terlibat dengan benda kufur. Faham tak? Siapa bagi tahu? Allah. Allah bagi tahu. Allah yang sayang kita ni bagi tahu. Sebelum kita ada lagi Allah dah bagi tahu. Boleh? Sebelum kita ada Allah dah bagi tahu. Kenapa? Kerana nakkan dunia. Ini kitab tersebut. Kita tak fikir perhitungan pada mahsyar, sakaratul maut, alam barzakh, tak fikir. Kita fikir kita ada atas sekarang, apa kita nak buat. Kita fikir dunia kita semata-mata. Dia akan tolak kita jatuh bersama dengan dia. Pasal apa? Khasirin, balik sebagai orang yang rugi pada mahsyar, bukan al-faizun, orang yang berjaya, bukan. Boleh nah? Ini tuan-tuan. Jadikan hidupmu sebagai modal untuk menghadapi kematian, bukan modal meraih dunia. Boleh? Bukan modal meraih dunia. Nak hadap kematian, tuan-tuan. Betul tak betul? Sekarang ni mati akhir zaman, Nabi sebut mati ni ramai orang yang mati mengejut. Qari Hana semalam umur 36 tahun. 36. Qari Hana semalam 36. Kita dengar terkejut. Kes apa Ustaz? Kencing kronik. Katanya daripada dia muda, daripada dia sekolah dia dah ada kencing manis. Mungkin apa nama? Kencing manis pankreas kan? Mungkin pankreas dia tu dah problem awal lah. Ini penyakit ni kita dengar penyakit orang pencen, betul? Kan? Lah ni dah 36 kan? Itu tak pencen kita, tak pencen. Belum. Ya, speaker tarik balik. Tuan-tuan. Nah, untuk kematian. Sebab tu kan kata Nabi SAW, orang yang bijak, al-kayisu, man dana nafsu min amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak ni dia fikir mati je. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan sekejap tuan-tuan pejam mata seminit cukup lah. Setengah minit lah, 30 saat. 15 saat lah. Tuan-tuan pejam. Celek-celek ni tak nampak apa, gelap dah dalam kubur. Boleh faham tak? Pejam sekejap. Celek-celek tak nampak apa dah. Tak nampak apa dah. Satu teman pun tidak ada. Apa maksud teman ni? Bukan teman dunia. Teman pahala amal-amal soleh pun tak ada. Masa tu meraunglah keluar tali perut pun tuan-tuan, tak jadi apa. Pahala sedekah tak ada, pahala tahajud tak ada, pahala Quran tak ada, pahala baik dengan jiran tak ada. Boleh faham tak ni? Nak panggil siapa? Boleh Kita confirm mati ni, betul? Confirm. Tuan-tuan, ada kisah masjid Nurul Iman Teluk Gadung, Port Klang. Kan? Masa tu kami tengah
cari duit untuk beli van jenazah baru. Van jenazah baru. Pasal van lama tu high age lama kan. Enjin pun almarhumah mak ana sempat naiklah van tu. Mak ana mati hospital Seremban. Pasal ana pergi Mekah. So ana hantar mak ana ke rumah abang. Mak abang dekat rumah. Duduk 3-4 hari, kakak datang ambil. Kakak ana duduk di ni lah, belakang Giant tu kan. Kakak ana pergi ambil. Jadi dia duduk dengan kakak ana lama. Lepas tu ana sampai di Tanah Suci 4-5 hari. Dapat berita dia masuk hospital. Okey, ringkas cerita dia habis di hospital Seremban. Jadi van tu lah mari ambil. Bawa balik. Kan? Jadi kita tukar van baru. Van tu lama dah. Umur dah panjang. High age bulat tu. Kan? Tak ada aircon. Pasal kita dapat banyak komplain daripada mayat-mayat sebelum ni. Panas. Panas. Jadi kita tukar cari van yang ada aircon. Kan? Mayat komplain panas. Jadi nak ada aircon. Mayat kata bila lagi nak asal aircon masuk kubur dah tak ada aircon. Jadi malam tu anak kuliah. Besok anak kuliah masjid anak. Khamis yang ketiga. Anak kata tuan-tuan, sumbanglah sikit sebanyak anak kata untuk kita beli van baru ni. Van dah ada pun, bank rakyat advance duit dia. Bank rakyat sumbangkan, bank rakyat tolong bayar. Jadi kita bayar balik kat bank rakyat. Tapi tak sepenuhnya bank rakyat sponsor lah sikit, mungkin 10-20 ribu lah lama. Anak kata, bank rakyat Pok Klang. Okey. Lepas tu kita tak tahu tuan-tuan, siapa yang pertama naik van ni. Jadi sembanglah jemaah ni bila nak sebut itu. Habis kuliah ada satu grup ni pergi minum air di Subang. Yang dengar kuliah tadi lah, tengah-tengah minum jatuh kat situ juga meninggal. Dia orang pertama naik. Sehat ke sakit tadi? Sehat, duk ada dalam kuliah sekali. Macam tuan-tuan ni lah. Jadi lepas ni jangan pergi minum tau. Terus balik rumah. Tuan-tuan, bila anak sebut balik bawah ni, isteri dia ada. Isteri dia kelas muslimah, isteri dia. Suami saya, suami kawan saya. Yang saya ingat, benda tu saya ingat. Yang Ustaz sebut tu pun saya ingat. Dia kata, nak cerita mati ni, mati. Boleh faham tak? Terlalu dekat. Duk sihat. Lepas kuliah, siap pergi minum air. Dengan kawan-kawan. Dia jatuh terus. Bukan kata dengan ambulans, dalam ambulans. Tak. Tak sempat pun. MA sampai, dengan ambulans kan, MA ikut kan. Cek, dah habis. Tuan-tuan, Allah Ta'ala. Allah, ini cerita tuan-tuan. Maka, Al-Qais, kata Nabi, orang yang bijak, sentiasa ingat mati dia. Allah bagi duit ringgit banyak untuk apa? Untuk syurga yang lebih baik. Bukan untuk dunia yang lebih baik. Faham maksud tu? Maksud, kita guna, generate duit tu, untuk jadi pahala. Tukar. Ada satu orang kaya, anda jumpa masa anak kuliah. Dia ada sebidang tanah di Bangi. Nak sebut Bangi tu, duk keluar Morik tadi. Tak pergi Bangi. Nak patah balik tu jauh tu, Morik Bangi. Itu saat saya ada tanah satu. Masa tu harga dia 400,000. Harga market lah 400,000. Harga betul lah. Saya nak jual pada ustaz-ustaz untuk naikkan, tak kisah nak buat pondok ke, nak buat tahfiz ke, asalkan nak jadikan tempat pendidikan, tempat ilmu. Saya nak jual dengan harga 200,000. Market 400. 200,000 saja Ustaz saya nak jual. 200 tu saya nak hantar akhirat siap-siap. Faham tak maksud dia? Mana 200 dia niat infak. Kan harga 400. Dia jual 200 saja. 200,000 lagi dia niat infak. Saya nak mengakhiratkan tanah yang saya ada. Allahu Akbar. Bahasa tuan-tuan. Saya nak mengakhiratkan dunia saya siap-siap. Tuan-tuan boleh duit dalam tabung putih tu kan? Zahir duit duduk situ tau. Hakikat duit tu duduk tunggu kita di padang mahsyar. Ini maksud Nabi, orang yang bijak. Dia nampak. Bijak bukan sini. Bijak sana. Betul? Siapa yang bijak sini? Wadah. Dia kena bijak sana. Baru betul bijak sana. Bijak sini? Wadah. Tak dengar kan?
Ni tuan-tuan. Itu baru betul. Nak nampak tak macam mana bodohnya orang yang hambat dunia? Okey tuan-tuan, ada BMW, ada Mercedes. Ada banglo 3 biji. Salah kan? Tak salah. Jadi tuan-tuan warisi pada anak-anak juga ilmu dunia. Kerana tuan-tuan, kita berjaya dunia. Kita warisi pada mereka ilmu dunia. Betul? Kita pun mati. Boleh bawa tak dunia tadi? Tu bodoh yang pertama. Ni ulama sebut. Kita penat nak cari, tak boleh bawa. Rugi tak? Rugi. Itu bodoh yang pertama. Bodoh yang kedua, ataupun rugi yang kedua, lapik sikit lah. Bodoh marah kan. Rugi yang kedua, dah lah tak boleh bawa. Anak beranak bergaduh tak? Tak. Anak 5, banglo ada 3. Kereta ada 2. Betul tak betul? Gaduh tak? Gaduh. Tenteram tak kita? Tak. Cerdik ke bodoh? Kita pula tak buat wasiat, kita pula tak buat hibah. Betul kan? Ilmu agama pula kita kurang, tinggalkan pada mereka. Kita duk tanam ilmu dunia. Betul dah, dia berebut dunia. Dia tak fikir dah kita lah kubur. Yang dia tahu, dia swastakan untuk tahlil 3 malam. 4 malam pandai-pandai lah kita. Betul. Malam keempat, lu fikirlah sendiri. Malam ketiga, dia hantarlah orang pergi tahlil. 1, 2, 3. Malam keempat, fikir sendirilah kita. Pukul 10 dia tak balik lagi, overtime. Masjid surau dia tak jumpa cari. Betul kan? Ini tuan-tuan, betul sebenarnya. Nak kata lah. Betul, orang bijak kata Nabi, dia fikir untuk hidup lepas mati dia. Anak ramai tak apa, bagus. Nabi bangga umat dia ramai. Tapi biar channel reti agama, faham agama, boleh jaga agama. Ini harta yang paling bernilai. Tuan-tuan, apakah ibadah yang paling panjang? Ibadah paling panjang, apa dia? Tuan-tuan solat berapa minit? Kita maghrib tadi berapa minit? 10 lebih kurang. Kan 10 minit. Ada lagi ustaz panjang. Puasa Ramadan. Okey, 12 jam. 12 jam. Baca Quran 10 minit. Tadarus. Okeylah Ramadan tadarus sejam. Itu je. Umrah. Umrah sekejap kan. Kalau orang kuat umrah ni 3 jam boleh siap kan? 3 jam. Tawaf tu dia lari-lari anak 10 minit habis. Masuk sa'i 2 jam. 2 jam lebih. Berhenti ikut terkencing keluar, masuk balik, okeylah 3 jam. Pendek. 3 jam, tak sampai sehari pun. Ni ada ibadah yang panjang usia dia. Perkahwinan. Betul ke tak betul? Perkahwinan. Panjang usia, puluh-puluh tahun. Kalau kita tukar dia dengan pahala, betul tak betul? Betul tak? Ibu-ibu masak, pahala tak? Pahala tak masak ibu-ibu? Tak pahala. Nampak? Orang tua ni bila lah nak balik? Tak ada apa, tak ada apa. Tak ada apa. Kan? Abang kau mana abang kau? Kan? Abang rambut satu. Kan? Dia bukan boleh di rumah. Dia tengok muka mak, tak tahulah dia tengok macam apa. Macam betul je skrip ni. Kan? Kedai janda juga yang dia sedap. Dia tarik mak kau ni takkan jadi. Oh. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan teh ni berkat. Sedap suami aku minum. Kan? Pahala. Panjkat. Ya Allah, kerja kau ini 8 jam. Rezekinya berkat untuk anak bini. 8 jam tu pahala. Buat balik lagi dia makan pahala. Anak ramai lagi pahala. Duduk bersama tengok TV pahala. Pasal mengeratkan hubungan. Boleh faham eh? Ajak pergi piknik pahala. Bawa pergi kenduri pahala. Bawa main masjid surau pahala. Faham tak faham? Rumah tangga. Didik dengan Islam biar dia reti agama.
30 tahun, 30 tahun lah pahala. Ini ibadah paling panjang. Ibadah paling panjang. Sebab tu Nabi kata, rumah aku macam syurga dah bagi aku di dunia. Nabi sebut macam syurga. Pasal apa? Balik tu seronok. Balik tu seronok. Boleh faham ni? Balik-balik. Orang tua ni tidur dah. Kan? Selamat aku balik malam dia dah tidur. Rasa aman bini dah tidur. Kan? Kalau bini tak tidur, ya Allah ya Tuhan. Contoh, boleh faham tak? Bapak pula balik beritahu kat anak dia. Tu. Hari mau jadian dah sampai. Hari mau jadian terus dia buat kat kita. Contoh, boleh faham tak? Tak ada. Boleh tak? Ini tuan-tuan. Insya-Allah. Jadi bercakap dengan perkataan yang baik. Bertindak dengan tindakan yang baik. Wa ana khairi li ahli. Akulah yang paling baik terhadap keluarga aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, cuba kita set malam ni minda kita. Nak masuk syurga tak? Macam tak berapa nak je. Nak masuk syurga dah. Bukanlah hana pegang kunci syurga. Boleh faham tak? Allazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Antara sifat ahli syurga dalam surah Mukminun ayat 1, ayat 2, ayat 3. Allah kata sifat ahli syurga ni tuan-tuan, antaranya ayat 3 Allah sebut apa? Dia bercakap yang kosong, tak ada faedah pun tidak. Bercakap tu yang baik-baik, bercakap tu yang ma'ruf, bercakap tu yang ada manfaat. Boleh faham eh? Kedai kopi 2 jam, itu bukan sifat ahli syurga. Ahli syurga 2 jam tu rugi. Baik dia baca 1 muka Quran, ada masa 2 jam tu ada lagi. Baik dia duduk dengan anak bini, dia baca kitab-kitab kat anak isteri dia. Betul tak betul? Ni duduk kedai kopi, duduk sembang hal orang, tak ada faedah. Betul tak? Ini bukan sifat ahli syurga. Jadikan diri kita berperangai macam perangai ahli. La tasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Dia ahli syurga ni, kita tak dengar perkataan yang bukan-bukan kosong, tak ada manfaat, lara, tak ada. Mudah-mudahan sifat tu kita absorb sekarang. Boleh faham eh? Tanda kesungguhan kita, insya-Allah. Amin. Kau betul? Betul ke jam tu? Apa setengah? Betul okay, kita habiskan muka surat ni. Dan jadikan hidupmu sebagai modal untuk hadap kematianmu. Jadikan sihatmu sebagai modal menghadapi sakitmu. Pasal apa? Sakit nak puasa confirm tak boleh. Betul. Ustaz, saya demam boleh puasa? Memang boleh. Sakit jantung boleh puasa? Boleh. Tapi doktor wajibkan kita makan ubat. Betul? Dah tak boleh puasa. Kalau makan ubat, masa tu ikut disiplin doktornya kita kena makan. Hukumnya wajib, anda. Tak makan mudarat pada diri kita, berdosa. Orang kata, aku nak puasa. Kan puasa sihat, Nabi sebut. Puasa ni aku buat untuk Allah. Mesti aku sihat. Jangan berfikiran, sorry nak sebut, mangkuk ayun macam tu. Boleh faham eh? Tak boleh. Tak betul. Macam COVID hari tu kan, kenapa kena solat jarak-jarak? Apalah, kita di rumah Allah, kita bukan buat maksiat, Allah mesti jaga kita. Tu mangkuk ayun nama dia. Boleh faham tak? Kerana terbukti dari sudut sains, benda tu boleh berjangkit, benda tu boleh mudarat. Boleh faham? Maka kita kena patuh. Tuan-tuan nak pergi solat. Rumah kita dengan masjid sungai. Boleh faham? Dalam sungai tu tak ada banyak, ada 4 ekor je buaya. Boleh? Ada 4 ekor je buaya. Siapa pernah dengar buaya bunyi dia macam mana? Rimau kita tahu kan, mengaum. Buaya bunyi macam mana, makcik? Tak tahu. Tak pernah dengar buaya sungai. Buaya darat? Buaya darat dia bunyi
Ya, dia ada bunyi. I love you. Itu buaya darat. Ada 4 ekor sungai dalam buaya. 4 ekor sungai dalam buaya. 4 ekor buaya dalam sungai. Okey, ada 4 ekor buaya dalam sungai. Masjid seberang, kita sini. Boleh faham dah? Jambatan runtuh. Duk pergi selalu naik jambatan. Jambatan runtuh. Jadi Tok Imam kata, tak payah datang masjid. Kamu lintas sungai mudarat, mati nanti. Kita nak pergi solat lah imam. Kita ikhlas kerana Allah menyambut surah azan. Allah mesti jaga kita. Seberang lah. Faham tak faham? Seberang lah. InsyaAllah tahlil mana betul. Betul tak betul? Ini benda dah terbukti. Jangan campurkan diri kamu ke lembah ila tahluka, ke lembah kebinasaan. Nampak tak? Benda terbukti. Tak boleh. Gitu. Sihat untuk menghadapi sakit. Pasal apa tuan-tuan? Waktu sihat ni lah kita nak buat betul-betul banyak-banyak. Sakit dah tak boleh buat. Dan kelebihan orang yang istiqamah waktu sihat, waktu sakit, okey, semua amalan waktu sihat Allah bagi pahala berterusan. Pasal sakit tidak memungkinkan untuk buat, Allah bagi. Tuan-tuan, boleh faham? Sakit dan musafir Allah bagi. Hadis sahih Imam Bukhari. Katalah tuan-tuan rajin buat duha. Tuan-tuan rajin baca Quran. Tuan-tuan rajin puasa sunat. Amalan-amalan sunat tuan-tuan rajin. Boleh faham? Tuan-tuan pun musafir. Musafir kan yang 4 pun tinggal 2. Betul? Jadi yang sunat tak payah buat, pahala tetap dapat. Boleh faham? Begitulah juga ketika sakit, pahala tetap dapat. Tuan-tuan, Allah bagi banyak. Man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Tapi kata Allah, bila dia bangun pada mahsyar, mujriman, bawa banyak dosa, fa inna lahu jahannam, maka neraka jahannam tempat dia. Kenapa Allah sebut bangkit pada mahsyar dia bawa banyak dosa? Kerana atas dunia peluang pahala terlalu luas. 1, peluang pahala terlalu luas. 2, jalan pengampunan dosa terlalu banyak. Tapi tak ambil. Wuduk gugur dosa, betul? Yang kata solat, wuduk pun tidak, tak gugur dosa. Allah bagi banyak ni. Betul? Tuan-tuan duduk majlis ilmu, sepanjang majlis ilmu ni Allah ampun dosa. Dia tak mari dengan kuliah, dia pergi konsert. Betul? Dia bukan nak hapus dosa, dia tambah dosa. Sebab tu Allah kata, bangun pada masa bawa banyak dosa. Kerana aku bagi peluang nak cuci dosa terlalu banyak. Ana daripada Kelang nak sampai sini, contoh. Ada 50 biji kawash. Boleh faham tak? Daripada Kelang nak sampai sini, 50 kawash ada. Tiba-tiba sampai sini kereta anak kotor. Tuan-tuan nak kata apa kat anak? Faham tak faham? Duit tuan-tuan bagi. Zul dah bank in dah. Ustaz ni RM30 untuk ustaz cuci kereta setiap kali nak datang sini. Boleh faham tak? Contoh. Zul dah telefon semua dah. 50 kawas tu daripada Kelang tu. Kereta please sekian-sekian. Ni Ustaz Nazri dia nak hantar kuliah. Kalau dia masuk, tolong cuci kereta dia elok. Dengan kawas dah deal, duit dah bagi. Boleh faham tak? Tak basuh juga. Faham tak faham? Peluang cuci dosa ni terlalu banyak, tuan-tuan. Dan Allah tak pernah tolak taubat hamba. Tak pernah tolak. Taubat hamba dia tak pernah dia tolak. Lalu Allah kata, wa man ya'ti, dia datang, rabbahu, jumpa Tuhan dia, mujriman, bawa banyak dosa, fa innalahu, maka sesungguhnya kata Allah untuk orang jenis macam ni, jahannam, neraka jahannam.
La yamutu fiha wa la yahya. Dia tak rasa kematian dalam tu dan dia hidup tak macam orang lain hidup. Allahu akbar. Boleh faham ni? Ni tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala. Peluang ampun dosa banyak. Betul? Ni Ramadan lagi nak jumpa. Tuan-tuan. Ramadan ni bahasa mudah. Bulan mesin basuh tuan-tuan. Masuk dalam mesin basuh sebulan, keluar-keluar tu merelap kata orang Kedah. Tahu? merelap. Orang Kelantan kata senabana. Apa tak nak dengar? Itulah apa. Duduk lagi seremban saja. Kan? Senabana. Senabana ni selalu orang Kelantan sebut ni kepala botak. Berkelak tu senabana. Nak ceritanya merelap orang Kedah kata. Kan? Orang Lembah Kelang sebut berkilau. Berkilau. Teringat almarhum Datuk Mak Kilau. Moga Allah merahmati. Amin. Sebut kilau. Boleh Ini tuan-tuan. Generate pahala banyak-banyak. Stoplah dosa-dosa tu, stop. Dan jadikan sihat-sihat tadi. Okey ni? Sesungguhnya kamu wahai Abdullah bin Umar lah. Esok sudah tidak tahu siapa namamu. Allah. Esok tak panggil Zul dah. Panggil arwah Zul. Contoh. Betul kan? Allah, Ustaz Nazir semalam dia datang majlis surau kita. Betul kan? Semalam tengok okey je, sihat je elok. Kan? Kuliah pun semangat lagi semalam. Cuma dia adalah sebut batuk-batuk. Contoh. Lainlah duduk ICU 2 bulan kan. Itu kita jangkalah kematian kan. Tapi ni nak cerita kematian. Dan Matrus Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sesungguhnya bersambung bulan depan. Ya kan? Bersambung bulan depan tu tak ada dalam kitab. Okey, ada soalan silakan insya-Allah. Tahun depan. Lupa. Kita rehat setahun. Jadi tahun depan kita panjang umur, jumpa pula tahun depan insya-Allah tuan-tuan. Nah, yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah silap, kelemahan ilmu ana sendiri. Bunyi kuat itu speaker bukan suara ana. Insya-Allah tuan-tuan ada siapa plan untuk umrah Ramadan 20 Mac. 20 Mac ana akan bawa, iaitu kita puasa insya-Allah panjang umur 13 Mac. So selepas seminggu puasa. Hotel Ulayan sebelah Safwa. Sebelah Safwa. Seberang jalan tu itu hotel dia. Nampaklah. Kan. Lepas tu penerbangan insya-Allah Mas ataupun Saudi. 12 hari termasuk perjalanan, 6 hari Mekah, 4 hari Madinah. Mekah Madinah biasalah, lah ni musim orang naik kereta api kan. Kita naik kereta api. Harga belum final lagi. Harga belum final. Tarikhnya insya-Allah 20 Mac. Okey, satu. Yang kedua, macam biasalah badal haji, ada siapa yang bercadang nak buat untuk family, ada yang bertanya, tuan-tuan sebarkan. Zona tolong viral yang maklumat badal haji tu insya-Allah 2,700. Wasana dah hampir 30 dah yang mendaftar dan yang dah berbayar. Insya-Allah. Okey, tutupkan kafaratul majlis suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wal adzabil akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi
وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله اللهم إنا أعوذ بك من الهم الحزن وعاجز والكسل والجبن والبخل والعند وقهر الرجال اللهم انصر الإخواننا مجاهدين في فلسطين والمستضعفين يا أرحم الراحمين اللهم ثبت أقدامهم اللهم قوي عزائمهم اللهم صبرهم على مصيبتهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم أهلك اليهود والأمريكا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan macam biasa nak bawa